Jadi kita faham sekarang mata ni banyak berjasa kepada kita. Oleh sebab itu kita kena balas pula jasa mata. Macam mana cara nak balas jasa mata? Bukan dengan lena. Tahukah kita bahawa mata kita ini sebenarnya dia memerlukan makanan. Mata kita ini juga sebenarnya memerlukan hiburan. Dan mata kita ini juga sebenarnya memerlukan servis. Macam kereta juga. Mata memerlukan makanan, mata memerlukan hiburan, dan mata memerlukan servis. Di mana cerita ini? Tazkirah Facebook nombor 31. Di dalam tu ada 40. Nombor 31 dia cerita tentang nikmat mata. Sebagaimana yang saya ceritakan sekarang ada di dalam tu. Jadi kalau tuan-tuan, puan-puan satu hari nanti nak menyampaikan tazkirah, boleh guna poin. Dah ada lah. Nak selitkan dalam ucapan kita pun boleh. Apakah makanan mata? Antara makanan mata ialah memandang mushaf. Maksudnya membaca Al-Quran. Antara makanan mata ialah berjaga malam pada jalan Allah, sama ada di medan perang ataupun kita melakukan ibadah pada waktu malam. Antara makanan mata lagi ialah dengan memandang wajah orang-orang soleh. Yang ni makanan mata. Ada tak kita bagi makanan mata ni selalu? Selalukah baca Quran? Selalukah berjaga malam pada jalan Allah? Selalukah kita memandang wajah orang-orang soleh? Yang ini ada dalam tazkirah Facebook yang ke-33. Selain daripada makanan, mata kita memerlukan hiburan. Dia pun nak berhibur juga. Dan dia selamatkan kita, berjasa kepada kita sekian banyak. Kita kena bagi dia hiburan. Antara hiburan mata kita ialah dengan memandang air mengalir. Ini Nabi Muhammad pun suruh pandang air mengalir. Antara hiburan mata kita ialah dengan memandang langit, dengan memandang tumbuh-tumbuhan. Yang ni insya-Allah kita selalu bagi. Dan yang terakhir, servis mata. Dia dah banyak berjasa kepada kita. Adakah kita servis mata kita? Dia pun perlukan servis macam kereta motor kita juga. Apakah antara servisnya? Yang pertama, menangis pada jalan Allah. Ada tak kita menangis pada jalan Allah? Maksudnya sambil baca Quran ke menangis, sambil sembahyang tahajud ke menangis. Dia perlukan servis. Saya teringat satu ketika dulu saya sakit kepala. Pergi jumpa beberapa orang doktor, dia pun tak tahu apa masalahnya. Sampai satu ketika kita pun tak tahu nak ke mana dah. Satu malam kita pun bermunajat dengan Allah. Dialog terus dengan Allah dalam bahasa Melayu, cakap biasa aja, minta doa. Masa berdoa itu datang sebuah dan menangis. Menangis semahu-mahunya. Esok paginya hilang sakit kepala. Melalui dengan tangisan saja. Rupa-rupanya menangis pada jalan Allah ni, dia servis kepada kita sekali. Kalau ada rasa sakit kepala ke, ada banyak bersedung ke, kena rajin-rajin menangis pada jalan Allah. InsyaAllah dia akan membantu pemulihan, walaupun mungkin tak baik sepenuhnya. Antara servis mata lagi ialah memandang benda-benda yang hijau, tumbuh-tumbuhan, padang-padang rumput. Sebab mata kita ni, dia akan jadi lebih sihat dengan memandang benda-benda yang hijau. Dan antara servisnya lagi ialah sunnah Nabi Muhammad bercelak, terutamanya sebelum tidur. Kalau ada celak mak kita di rumah, ambil lah tanya, ni apa hal pula Syahril malam-malam nak tidur pakai celak pula ni? Lain macam ni. Ada sunnah ni mak, sunnah ni. Itulah tadi, mata kita memerlukan makanan, mata kita memerlukan hiburan, mata kita memerlukan servis. Adakah kita bagi semua ni? Sebab jasa dia kepada kita banyak, kita tak balas pun jasa dia. Dan yang lebih penting, mata itu baru salah satu daripada nikmat Allah, makhluk Allah. Yang lebih hebat tentulah Tuhan punya mata itu sendiri, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, antara pengisian kita pada hari ini, mukadimah dah selesai. Kita nak berbicara soal hati. Sebab hati inilah punca. Punca kita nak jadi baik pun hati, punca kita nak jadi tak baik pun hati. Hati mana yang dimaksudkan ni? Hati ni ada dua jenis, tuan-tuan. Hati yang pertama disebut qalbun dalam bahasa Arabnya. Bila pindah ke bahasa Melayu kita sebut hati. Sebenarnya jantung. Kalbu tu jantung. Tapi entah macam mana bila pindah ke dalam bahasa Melayu ni jadi hati. Kan ada hadis Nabi Muhammad, katanya
Dalam diri kita ni ada seketul daging. Kalau baik daging ni, baiklah seluruh tubuh. Kalau tak baik daging ni, tak baiklah seluruh tubuh. Apakah daging itu? Qalbun, iaitu jantung. Kalau kita fikir-fikirkan memang betul lah. Kalau kita punya qalbun dia rosak, habislah badan kita. Dia tersumbat ke, dia lemah ke, dia bocor ke, sakit jantung. Itu hati yang pertama. Hati jenis yang kedua ialah hati yang bersangkut dengan perasaan, yang bersangkut dengan naluri, yang bersangkut dengan akal, iaitu hati yang kita tak boleh nampak. Dua jenis rupanya hati ni. Hati yang pertama tadi daging jantung, iaitu hati yang kita boleh keluarkan, boleh belah-belah, boleh tengok di dalamnya. Hati yang satu lagi tak boleh dikeluarkan, tak boleh tengok sebab dia tak ada rupa. Yang hati perasaan tu. Ni tak ada hati pun semua. Hati yang tu, bukan maksud tak ada jantung tu, tak ada perasaan, tak ada akal fikiran, tak mampu kawal emosi. Yang tu yang dikatakan tak ada hati. Hati yang kedua inilah yang kita nak bicarakan pada hari ini. Hati yang kedua ini, tuan-tuan, dia ini ialah raja, sedangkan anggota badan kita ialah rakyatnya. Kalau hati ini memerintahkan tangan supaya memukul, maka tangan akan memukul. Tangan ni tentera dia. Kalau hati ini dia memerintahkan kaki supaya merendam, maka kaki pun akan merendam. Sebab kaki ni dia punya rakyat, dia punya tentera. Raja dia siapa tadi? Hati. Kalau dia suruh kita berlari, kita, tubuh badan kita pun akan berlari. Yang ni kuasa hati. Hati ni yang kita nak berbicara sekarang. Ada sebuah trailer panjang. Trailer ni diangkut barang banyak. Tak tahulah berapa puluh tayar, 40 tayar atau 80 tayar ke? Ada 80 tayar. Tak contoh lah. Trailer ini berada di Sungai Kerang dan dia nak pindahkan barang-barang dia sampai ke Johor Bahru. Bolehkah dia pergi sendiri ke Johor Bahru kalau tidak ada pemandu? Tentulah tak boleh. Dia mesti ada pemandu. Sebab lori ni dia tak boleh bergerak sendiri, kecuali lah dia transformers. Lain cerita lah. Begitu juga dengan diri kita. Diri kita ini nak dibawa ke mana? Nak dibawa ke dalam syurga. Nak lintas satu-satu. Nak lintas satu-satu sakaratul maut, alam kuburnya. Nak lintas pada mahsyarnya. Nak lintas timbangannya. Nak lintas titian siratnya, baru masuk dalam syurga. Setiap satu lintasan itu entah berapa ribu tahun, berapa juta tahun, tak tahu. Punyalah lama. Nak mengikut amal masing-masing. Jadi kita nak bawa jasad kita ni masuk ke dalam syurga. Yang nak bawa tu siapa dia? Hati tadi lah. Diri kita ni, tubuh badan kita ni seumpama lori trailer tadi. Sedangkan hati itu ialah pemandunya. Kalau pemandu dia jenis baik, ikut peraturan, tahu jalan nak ke syurga, cepatlah sampai. Lori tadi kalau pemandu dia bagus, dia tahu jalan nak ke Johor Bahru, dia tak langgar undang-undang, cepat sampai pula dalam keadaan yang selamat. Tapi kalau pemandu dia jenis tak apa betul kan, jalan ke Johor Bahru pun tak apa nak ingat, tak apa nak tahu, dia kemungkinan tak sampai, kemungkinan sampai lambat, dan kemungkinan juga sesat. Diri kita macam tu lah. Kalau pemandunya iaitu hati tadi, dia tak tahu macam mana cara nak menuju ke syurga, itu yang menyebabkan badan dia tak ke mana-mana dan mungkin tersesat. Tapi kalau hati yang raja tu tadi, dia tahu jalan ke syurga dan dia tak langgar peraturan, sekejap dia sampai, cantik. Tak payah soal banyak, soal jawab banyak di timbangan, tak payah nak lintas titian sirat berjuta-juta tahun, sekejap dia sampai. Sebab itu kita nak percantik kita punya hati. Jasad ni dia punya kenderaan, jasad ni dia punya rakyat, hati kita itu dia punya pemandu, hati kita itu dia punya raja.